Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam kelas pada hari ini. Kita akan teruskan kelas kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Khas, Masalah Pembelajaran tahun 2. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah Rukun dan Sunat Wudu. Rukun dan Sunat Wudu. Standard kandungan pada hari ini ialah 4.1 berwuduk dengan sempurna. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.1.1 menyatakan hukum wuduk. 4.1.2 menyatakan rukun dan sunat wuduk. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita dalam tajuk rukun dan sunat wuduk, kita akan belajar dulu tentang pendidikan sivik pada hari ini. Tema pendidikan sivik pada hari ini ialah kegembiraan dengan tajuk berterima kasih. Cara berterima kasih. Cara untuk kita berterima kasih kepada orang lain melalui percakapan ataupun pengucapan. Yang pertama, sentiasa mewujudkan suasana kemesraan, iaitu saling kenal mengenali. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain sama ada melalui perkataan, perbuatan atau sekadar sangkaan buruk. Kita tidak dibenarkan untuk menyakiti orang lain ataupun bersangka buruk kepada orang lain. Cara untuk kita berterima kasih, kita mestilah sentiasa menjaga hati orang lain. Yang ketiga, sentiasa menuturkan kata-kata yang baik. Yang keempat, sentiasa merendah diri dan berlemah lembut dengan orang lain. Itu adalah cara yang keempat untuk kita berterima kasih kepada orang lain dari segi perkataan ataupun pengucapan. Kita mestilah sentiasa bersifat dengan sifat yang tidak bangga diri, tidak sombong, sentiasa merendah diri, dan sentiasa bersifat dengan sifat yang lemah lembut, supaya orang akan lebih selesa dengan kita. Sentiasa bersedia memberi sebarang bentuk pertolongan atau bantuan. Itu adalah cara untuk kita berterima kasih kepada orang lain, sama ada keluarga, kawan-kawan dan juga masyarakat-masyarakat yang lain. Kita mesti mengamalkan sifat yang baik. Dalam Islam pun ajar kita mesti sentiasa amalkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Secara tak langsung dengan sifat itu kita boleh menunjukkan cara untuk kita berterima kasih. Okey, kita akan terus sambung kepada pelajaran kita untuk hari ini. Hukum berwuduk adalah wajib. Kenapa wajib? Sekiranya kita nak solat, kita kena berwuduk. Sekiranya kita nak menyentuh Al-Quran pun, kita kena berwuduk. Sekiranya kita nak menunaikan ibadah tawaf di Mekah, kita nak tawaf di Mekah, iaitu mengelilingi Kaabah, pun kita mesti wajib berwuduk. Ingat, hukum berwuduk adalah wajib. Okey, apa itu rukun wuduk? Rukun wuduk adalah perkara yang wajib buat ketika mengambil wuduk. Ketika mengambil wuduk, wajib buat. Ada berapa perkara? Ada 6 perkara. Rukun pertama dan kedua. Ini Ustaz rangkumkan sekali. Rukun pertama dan kedua.
niat dan membasuh muka. Okey. Niat wuduk. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Lepas tu basuh muka. Kita tengok contoh gambar ni. Muka mestilah kena air sehinggalah tepi telinga ni, hingga bawah dagu. Pastikan mesti kena air ketika ambil wuduk. Wajib. Kalau tidak, tak sah wuduk kita. Ketika kita nak niat, kita dah lafaz niat, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Dalam hati kita sebutkan sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala ketika basuhan pertama muka. Rukun yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Okey, membasuh tangan kanan dahulu hingga ke siku. Pastikan belakang siku ni pun kita basuh. Kebiasaannya kita terlepas pandang bawah siku ni kita tak basuh. Sebab tu kita kena sapu dan ratakan air. Lebihkan pun tak apa. Ni kawasan dia. Rukun yang keempat, menyapu sedikit kepala. Ambil air, kamu basuh ataupun sapu sedikit kepala kamu di depan ni. Ubun-ubun dia panggil. Yang depan ni dia panggil ubun-ubun. Kamu basuh ataupun sapu sedikit air dekat kepala kamu. Rukun yang kelima, membasuh kaki hingga buku lali. Basuh kaki kanan dahulu. Gosok kaki kamu guna tangan kiri. Basuh kaki sehingga buku lali. Ni tepi ni buku lali. Tepi belah sana pun ada buku lali. Yang tulang yang timbul, yang bulat tu, itu adalah buku lali. Basuh lebih daripada atas buku lali ni kalau basuh kaki. Ratakan air menggunakan tangan kiri. Supaya air tu akan kena pada anggota wuduk yang kelima, iaitu kaki. Di celah-celah jari ni pun kita kena ratakan air. Ni kawasan dia basuh kaki. Rukun keenam, tertib. Apa itu tertib? Ikut turutan dari niat hingga basuh kaki. Mesti ikut daripada rukun yang pertama hinggalah rukun yang kelima. Itu masuk tertib. Tak boleh lah kalau kita basuh kaki dulu, lepas tu bau muka, lepas tu basuh kepala, lepas tu baru basuh tangan. Tak boleh. Mesti tertib daripada niat hinggalah dibasuh kaki. Okey, seterusnya kita masuk kepada sunat wuduk. Sunat wuduk ni apa dia? Sunat wuduk ni adalah perkara yang kita buat ketika mengambil wuduk. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, wuduk kita tetap sah. Sebab apa? Sebab yang wajib tadi kita dah buat. Yang rukun tadi kita dah buat. Okey. Sunat ni pun boleh buat. Kalau kita buat, wuduk kita masih sah dan kita pun akan dapat pahala. Ada 6 perkara juga. Okey, sunat yang pertama, membaca basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu tadah air menggunakan tangan kamu, kamu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Air jangan buka kuat-kuat. Buka perlahan supaya tidak membazir. Sunat yang kedua, apa dia? Membasuh tangan hingga pergelangan. Membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Ni pergelangan tangan. Ini kawasan pergelangan tangan. Kamu basuh tangan kamu. Macam kamu
basuh tangan selepas makan, kamu sabun tangan kamu, macam itulah. Kamu basuh ketika nak mengambil wuduk, yang tu sunat sahaja. Okey, ni kawasan dia, ni pergelangan tangan. Yang ni kamu basuh. Kamu basuh untuk dapatkan pahala sunat. Okey. Sunat yang ketiga, berkumur-kumur. Masuk, ambil tadah air, masukkan dalam mulut, kumur-kumur. Kalau boleh gosok sikit dalam mulut tu supaya bekas-bekas makanan kita yang ada dalam mulut tu keluar sekali dengan air yang kita kumur-kumur tu. Sunat yang keempat, memasukkan air ke hidung. Kamu ambil air, guna tangan kanan kamu, takung air, kamu letak dekat hidung kamu, lepas tu kamu sedut, jangan sedut kuat-kuat, sedut perlahan-lahan, lepas tu kamu hembus, buang. Memasukkan air ke hidung. Sunat yang kelima, menyapu telinga. Ingat menyapu telinga, bukan membasuh telinga. Yang basuh habis baju kamu basah. Menyapu telinga. Ambil air, kedua-dua tangan kamu kenakan air. Lepas tu kamu sapu telinga kamu daripada bawah sampai ke atas. Pastikan semua anggota telinga ni, pastikan kena air. Ni kawasannya, pastikan kena air wuduk. Dapatlah pahala sunat. Sunat yang keenam, berdoa. Berdoa mestilah menghadap ke kiblat. Mestilah menghadap ke kiblat. Sunat dia. Baca doa selepas wuduk. Macam mana doa selepas wuduk? Okey, kita baca sama-sama. Ikut ustaz baca. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Ini adalah doa selepas wuduk. Yang ni sunat. Kalau kita baca doa ni kita boleh pahala. Pastikan bila nak baca doa selepas wuduk mestilah menghadap ke kiblat. Sunatnya. Kalau tak baca boleh ke ustaz? Boleh, tidak ada masalah sebab dia adalah sunat. Dia adalah perlakuan sunat. Ingat yang penting buat yang wajib. Sunat ni tambahan kepada yang wajib. Okey, kita ulang kaji apa yang kita dah belajar pada hari ini. Rukun dan sunat wuduk. Yang tulisan putih ni adalah sunat wuduk dan tulisan hijau ni adalah wajib wuduk ataupun rukun wuduk. Okey, kita pergi satu-satu. Apa yang kita telah belajar pada hari ini. Yang pertama, sunat wuduk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Ingat Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke hidung. Yang kelima ni kita dah masuk pada yang wajib. Yang kelima ni kita masuk pada yang wajib, iaitu yang kelima niat. Yang keenam, membasuh muka. Yang ketujuh, membasuh tangan hingga siku. Yang ke-8, menyapu sedikit kepala. Ingat bukan membasuh kepala kamu, menyapu kepala kamu. Menyapu kepala. Yang ke-9, menyapu telinga. Yang ke-10, membasuh kaki hingga buku lali. Yang ke-11, tertib. Mestilah ikut turutan dari niat hingga basuh kaki. Yang ke-12,
berdoa. Ingat, ada 6 perkara rukun dan 6 perkara sunat. Yang tulisan putih ni adalah sunat. Yang tulisan hijau ni adalah rukun. Wajib buat. Yang wajibnya yang warna hijau ni. Yang sunat, kalau tertinggal sunat, wuduk kamu masih sah sekiranya wajib kamu tidak tinggal. Kalau kamu tertinggal yang rukun, tidak sahlah wuduk kamu. Pastikan betul-betul ketika mengambil wuduk. Okey, Ustaz rasa sekadar itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Selamat belajar Ustaz ucapkan kepada semua anak murid Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.